Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Allahumma rzuqna al-ilma wal fahma wal aqla wal hikmah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal. Dengan kehendaknya dan ketentuan yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk berada di dalam rumah. Suatu masa dulu rumahnya, masjid-masjid ini ditutup. Allah tidak memberikan kita kesempatan untuk berada di dalam rumah. Asbab pada kita adalah kerana COVID-19. Tetapi perlu kita ingat, jika mana tidak ada dalam kehendak Allah, sehebat manalah kita, sekuat manalah kita, sesihat manalah kita, tidak akan ada daya dan upaya kita akan menentang ketentuan Allah. Asbab yang diberikan kepada kita cuma makhluk yang terlalu kecil, yang semua orang tak nampak. Tetapi Allah tarik kepada kita banyak perkara, sehingga kan perkara yang besar di dalam kehidupan kita, iaitu Allah tidak membenarkan kita berada di masjid-masjidnya, sehingga kita semua terpaksa solat di rumah-rumah kita sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini memberikan satu iktibar yang besar dalam hidup kita. Tidak semestinya seseorang yang ada ilmu itu ia boleh berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Tidak semestinya orang yang sihat itu mampu untuk melakukan kebaikan dan meninggal kejahatan. Tidak semestinya usia muda seseorang itu mampu untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Jika tidak ada kehendak Allah dan pertolongan Allah. Tetapi kadang-kala kita lupa tentang perkataan hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita lupa akan kalimat ini, kita rasa bahawa kekuatan ini dan kesihatan ini aku mampu berbuat apa saja. Harta yang ada pada aku mampu buat apa saja. Muda yang ada pada aku mampu buat apa saja. Walhal kita terlupa tentang perkataan ini. Tidak ada daya dan upaya untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan jika mana tidak ada pertolongan daripada Allah dan kekuatan daripada Allah. Sebab itu, tidak ada semua orang yang ada anggota yang 7 boleh buat baik. Ada tangan boleh buat baik, ada kaki boleh buat baik, ada telinga boleh buat baik, ada mata boleh melihat perkara yang baik. Jika tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Inilah Allah yang perlu kita kenal, dan kita jangan lupa siapa diri kita pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebab semua orang akan balik menemui Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam masa yang singkat ini saya nak menasihati diri saya sendiri khususnya. Kedatangan saya di masjid tuan-tuan adalah kerana Allah dan Rasul, kerana untuk menghubungkan silah. Mudah-mudahan hubungan kita ini bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebut-sebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari itu dan pada saat itu tidak ada naungan langsung melainkan naungan arasy Allah. Di antara mereka lah mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Sebelum daripada saya menasihati diri saya khususnya pada malam ini dan keluarga saya, kuliah ini sebenarnya adalah untuk saya dan bukan untuk tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan yang berada dalam masjid ini, jika ada manfaatnya maka tuan-tuan ambillah, dan jika tidak ada manfaatnya maka tuan-tuan buanglah sejauh-jauhnya. Maka sebelum saya muliakan, untuk saya nasihatkan diri saya yang bodoh ini, yang hina ini, yang tak tahu apa-apa, saya ingin membuat sedikit pembetulan daripada Al-Fadhil Ustaz kita tadi, bahawa di antara kedatangan saya di masjid ini kerana salah satunya saya ingin meminta sumbangan dengan tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi sebenarnya itu adalah ihsan daripada masjid ini dan alternatif daripada masjid. Kedatangan saya bukan kerana saya ingin meminta harta dan daripada tuan-tuan. Cuma pada malam ini saya meminta doa. Saya tak meminta harta tuan-tuan, bukan saya orang kaya. Saya bukan orang kaya yang ada aset berbilion-bilion, berjuta-juta macam orang lain. Saya adalah sekadar seorang insan yang tidak ada apa-apa pada dunianya. Dan juga saya tidak ada apa-apa pada sisi Allah, pada pandangan Allah. Itu yang paling saya risaukan. Sebab itu malam ini jangan tuan-tuan salah faham bahawa kedatangan saya salah satunya kerana ingin memenuhkan tabung itu. Tidak, ya. Tetapi saya berharap doa semua orang supaya tuan-tuan dapat mendoakan saya sehingga saya beroleh rahmah Allah dan redha daripada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan pada awal tadi adalah berkenaan dengan ayat Ramadan yang akan kita tempuh tidak lama lagi. Satu bulan yang amat hebat, yang mana pada tahun lepas Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan kepada kita Ramadan di rumah, tarawih di rumah, semuanya di rumah. Tapi alhamdulillah kita berharap dengan Allah, dengan apa yang dijanjikan oleh makhluk kepada kita. Janji makhluk kepada kita iaitu dibenarkan kita tarawih di masjid. Yang ini janji daripada makhluk yang ada authority. Tetapi kita tidak tahu apa janji Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada siapa pun tahu berkenaan berlakunya perkara pada esok hari. Tidak ada siapa tahu perkara yang akan berlaku pada minggu depan. Tidak ada siapa yang tahu perkara yang akan berlaku pada 1 minit yang akan datang. Kerana ia di dalam ta'alluq ilmu Allah, kerana ia ta'alluq di dalam iradah Allah, kerana ia ta'alluq di dalam kudrah Allah. Dan pada ketika itulah kita ini seorang hamba Allah yang tidak keluar daripada saf-saf kehambaan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Abdikan diri, letaklah ta'abud kepada Allah. Orang yang boleh bersifat dengan ubudiyah ini adalah hamba Allah, dalam makna yang mudah kita faham. Jadilah hamba Allah berterusannya sehingga datang satu saat dipanggil saat keyakinan. Di mana saat yakin itu? Iaitu indas sakaratul maut, saat kita menemui Allah. Pada ketika itu ditasawurkan tentang akhirat ini.
Maka Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika roh itu melalui dua anak mata kita, di antara dua kening ini, Allah Subhanahu wa taala mentasawurkan, menggambarkan kepada kita tentang kehidupan akhirat dan di mana kita pada ketika itu. Ketika itu baru kita yakin dengan Allah. Ini yang Allah sebut dalam surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang yang masa hidupnya terlupa tentang dosa-dosanya, salah banyak, tak nak minta ampun dengan Allah. Dia tidak tahu apa arah tujuan dihidupkan oleh Allah. Apakah Allah hidupkan kita cuma untuk makan, minum, berjalan, bersukaria? Walhal maut itu sentiasa menunggu kita. Malaikat maut sentiasa mengintai-ngintai, bilakah saat akan aku cabut akan fulan ini. Tetapi kita tidak mengambil kisah tentang perkara tersebut, sehingga saat sampainya masa roh kita itu dikeluar daripada jasad. Ketika kita sampai di yaumul akhirah, semua kita akan berkata di hadapan Allah. Orang yang lupa tentang tujuan dia dihidupkan oleh Allah, bukan sekadar makan, minum, berjalan, bersukaria dengan keluarga dan sebagainya, tetapi masa umur kita berjalan seperti mana jarum saat yang tuan-tuan lihat, tit 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 tit. Inilah kiasan ataupun misalan maut itu berjalan menuju kepada titik sampainya. Tetapi hati yang kosong, dia tak nampak benda tu. Lalu sampai saat dia bertemu Allah, malunya dengan Allah. Nakisu ru'usihim, dia benamkan mukanya di hadapan Allah kerana terlalu malu nak memandang kepada Allah. Ya Allah, malunya aku ya Allah. Kau bagi aku umur 50 dan 60 tahun, aku tak boleh buat apa. Cuma aku melakukan kerja-kerja, amalan-amalan yang akan aku tinggalkan. Inilah salah seorang awliya illah yang menegur Khalifah Harun Ar-Rasyid. Suatu Harun Ar-Rasyid balik daripada suatu perjalanan ditahannya, wahai Sultan, Khalifah, boleh tak aku bertanya kepada kamu beberapa perkara? Tafadhal, kata Khalifah Harun Ar-Rasyid. Orang semua mengatakan aku gila kerana aku mensiapkan liang kuburku sekarang. Tetapi apakah aku gila pada pandanganmu, wahai Khalifah? Engkau membina rumah yang besar, tetapi engkau akan tinggalkan rumah tersebut. Tetapi aku menggali akan liang kubur ini yang bakal aku diam tidak lama lagi. Apakah kerja yang aku buat ini sia-sia, wahai Khalifah? Menangis Khalifah Harun Ar-Rasyid. Lalu dia bertanya, apakah engkau ini sultan, wahai Khalifah? Sultan pada zaman ini ya Khalifah Harun Ar-Rasyid? Ya. Aku meminta kepada engkau 3 perkara. Yang pertama, kata awliya ini, boleh tak engkau memanjangkan umurku? Geleng kepala Khalifah Harun Ar-Rasyid. Bukan daripada kemampuanku, wahai Syekh, dia kata. Jika engkau tidak boleh, boleh tak engkau tunaikan hajatku yang kedua? Boleh tak engkau tahan malaikat maut daripada datang menjemputku? Aku tidak mampu, kata dia. Jika itu pun kau tidak boleh, boleh tak kau keluarkan aku daripada neraka Allah, lalu kau masukkan aku ke dalam jannahnya? Kata Harun Ar-Rasyid, aku tidak ada kemampuan daripada perkara tersebut. Lalu awliya ini mengatakan, jika demikian keadaanmu, kedudukanmu sama dengan aku, katanya. Engkau adalah hamba Allah dan aku adalah hamba Allah. Menangis Harun Ar-Rasyid balik ke rumah. Tuan-tuan, kehidupan ini banyak mengajar kita.
Ramadan pada tahun ini, jika ia anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita, kita dapat berada di masjid, tarawih bersama-sama, adalah satu anugerah yang besar. Kita melakukan melalui bulan Ramadan ini, ada yang 50 tahun, ada yang telah melaluinya 60 tahun, ada yang telah melaluinya 70 tahun. Sebenarnya apa yang kita dapat daripada Ramadan itu? Adakah Ramadan hanya Ramadan? Adakah tidak memberikan apa-apa pada kita? Walhal Allah sebut tentang ayat Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kau jadi orang yang bertakwa pada Allah. Hari ini dipesankan kepada kita dengan ketakwaan. Apakah kita telah menjadi hamba yang takut? Kerana hamba yang takut saja yang Allah redha. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyya rabbah. Selagi kita tak duduk tempat takut, tuan-tuan, la'allakum tattaqun, Allah tidak akan redha kita. Tuan-tuan, jika Allah tidak redha kita, di mana tempat kita di akhirat? Takut itu apa sebenarnya? Ramadan mengajar kita tentang arti yang besar tentang takut ini. Saya tidak memanjangkan, tuan-tuan, sebab kesempatan yang tidak banyak. Ramadan ini kalau kita lihat, satu kalimat yang selalu disebutkan oleh manusia dan kita, saya khususnya, Ra Mim Dad Alif Nun. Maka isyarat yang diberikan oleh ulama ini, Ra dalam kalimah Ramadan itu isyarat kepada ridallahu ala saim. Allah redha kepada orang yang berpuasa. Kenapa Allah redha kepada orang yang berpuasa? Kerana apa makna puasa ni, tuan-tuan? Imsak, menahan diri. Ada orang yang faham tentang tahan diri ini makan, minum dan berjimat pada siang hari. Sebab itu ada hadis daripada Nabi SAW. Ada orang yang berpuasa, tetapi dia hanya dapat lapar dan dahaga sahaja, tetapi dia tidak dapat apa-apa natijah daripada puasa tersebut. Para ulama menyatakan puasanya orang yang saleh, orang yang khawas. Iktibar daripada puasa, dia dapat tahan dirinya, tuan-tuan, anggota tujuhnya, daripada dia melakukan perkara yang Allah tidak redha. Dia boleh tahan matanya, telinganya, lalu dia bawa anggota yang tujuhnya kepada perkara yang Allah redha. Tangannya dulu tidak boleh, tuan-tuan, memegang Al-Quran. Hasil daripada Ramadan, tangan dia tadi menjadi cinta untuk mengambil Al-Quran setiap hari. Matanya yang dulu tidak mampu untuk memandang Al-Quran, hanya memandang peti-peti televisyen, hanya memandang handphone yang ada di tangan. Tetapi selepas daripada Ramadan, yang mana Ramadan itu adalah satu bulan yang masyhur diperkatakan, iaitu bulan Al-Quran, mata kita menjadi cinta untuk memandang Al-Quran. Kerana Al-Quran ini kalam Allah. Tuan-tuan, apakah kecelakaan dan kehinaan seorang hamba Allah yang langsung matanya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menatap kalam-kalamnya? Apakah satu kehinaan yang besar dalam kehidupan kita yang Allah tidak mengizinkan kita untuk memandang kalam-kalamnya? Tuan-tuan, saya teringat apabila saya melihat satu video, iaitu seorang penulis Mashaful Al-Quran Madinah yang bernama Osman Taha. Tuan-tuan, bila tuan-tuan pergi umrah, Quran yang berada di Masjidun Nabawi ini adalah hasil pada manuskrip tulisan tangan yang ditulis oleh seorang yang bernama Osman Taha, yang umurnya sekarang 80 lebih, tuan-tuan. Sewaktu diinterview tentang Syekh ini, ditanya oleh orang yang menemuduga dia tentang penulisan, apakah peristiwa yang berlaku dalam umurnya ketika ia menulis Al-Quran dengan tangannya sehingga 8 versi sekarang. Apa yang menjadi ketakutan kita tentang mukjizat Al-Quran? Satu perkataan yang menggetar jiwa kita, tuan-tuan, tentang Al-Quran ini. Dia berkata, saat aku menulis tentang ayat-ayat jannah Allah, tanganku seolah-olah tidak mahu berhenti untuk menulis Al-Quran ini kerana tenangnya tentang ayat ini.
Tetapi saat aku menuliskan tentang ayat-ayat neraka Allah dan azab Allah serta seksa Allah, seksa yang dijanjikan oleh Allah, tubuhku berpeluh, tanganku menggeletar. Aku takut setakut-takutnya. Inilah perasaan yang berlaku ke atas diriku setiap aku menulis akan Al-Quran ini. Dan inilah mukjizat Al-Quran. Dan inilah mukjizat Al-Quran. Dan inilah mukjizat Al-Quran. Hatta hamba yang menulis akan Al-Quran ini dapat merasakan tentang kebesaran Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, jika kita sendiri Allah tidak benarkan menatap Al-Quran itu, betapa hinanya kita pada sisi Allah. Dan orang yang Allah redha sehingga berjaya mencapai kepada la'allakum tattaqun. Kata ulama tentang puasanya orang yang khawasul khawas, hatinya bersih daripada selain Allah. Mereka menahan hati-hati mereka ini daripada selain daripada Allah. Mereka dah tak ingat selain daripada Allah. Mereka tak kasih dan sayang selain daripada Allah. Kerana apa tuan-tuan? Ia mempengaruhi saat kematian kita. Sebab Nabi kata, sebanyak mana kasih seseorang itu dengan perkara yang selain daripada Allah dan Rasul, sebanyak itulah sakitnya saat sakaratul maut. Kenapa mereka ini tahan diri mereka daripada mengasihi selain Allah, mengingati selain Allah? Sebab mereka nak balik bertemu dengan Allah dalam keadaan yang begitu hebat dan begitu tenang. Sehingga mereka ini mencapai kepada tahap yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sebenarnya kita tidak ada apa-apa tuan-tuan. Datang kita kosong dan balik kita kosong. Datang kita kosong dan balik kita kosong. Datang kita, orang sedekahkan kepada kita kain yang putih, kalau tempat saya dipanggil napkin. Dan balik besok kita pun disedekahkan oleh orang dengan kain yang putih untuk balut tubuh badan kita supaya tidak telanjang. Tetapi besok bila bangun daripada kubur di yaumul mahsyar, apakah kita akan ditelanjangkan oleh Allah? Kita semua tahu besok di padang mahsyar semua orang akan bertelanjang. Tidak semua orang yang ditelanjangkan oleh Allah. Sayyidina Rasul dibagi pakaian, sahabat-sahabat ada pakaian, ulama-ulama yang muqarrabun ada pakaian, orang saleh ada pakaian, dikurniakan pakaian oleh Allah. Orang yang ditelanjangkan oleh Allah adalah dalam golongan mujrimun, orang yang berdosa dengan Allah. Masa saat hidupnya mereka rasa mereka orang baik, mereka ahli masjid, mereka ahli ilmu, mereka banyak ibadat. Tuan-tuan, saya insan khususnya yang bercakap pada malam ini, ingatlah, jangan bongkak dengan Allah, jangan sombong dengan Allah. Ada satu makhluk yang dulunya sombong dengan Allah. Dia rasa umurnya panjang, dia rasa dia telah lama sujud dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Azazil, yang mana tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Sayyidina Adam alaihissalam untuk menjadikan khalifah di muka bumi, lalu ia berkata dengan Allah, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada insan ini. Lalu Allah laknatnya sehingga dia jadi penghuni neraka selama-lama, khalidina fiha abada. Ibadat kita berapa lama tuan-tuan nak dibandingkan dengan ibadat Azazil? Dia hidup ribuan tahun, kita baru berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Di mana kesombongan kita dengan rahmat Allah? Makhluk yang telah sujud dengan Allah ribuan tahun akhirnya menjadi makhluk yang mal'un, dilaknat oleh Allah. Tuan-tuan, dunia ni dah tak lama sebenarnya.
Masa yang kita ada terlalu sedikit. Tanda-tanda akhir zaman, saat nak dikiamatkan oleh Allah terlalu sikit. Telah dinyatakan oleh Allah, tetapi kita masih dengan perangai yang lama yang seolah-olah kita tidak mati. Inilah yang Allah sebut dalam surah As-Sajdah. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ. Rasakanlah, kau masih hidup dulu kau lupa kau akan bertemu dengan aku. Kau tak boleh hidup dalam dunia ni lama-lama. Kenapa tidak boleh hidup dalam dunia ini lama-lama? Kerana dunia ini dijanjikan oleh Allah akan diqiyamahkan oleh Allah satu saat dan satu masa dalam ilmu dan takdirnya. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Janji Allah, Allah tidak akan mungkir janji terhadap apa yang telah dikatakan. Cari redha Allah, tuan-tuan. Cari redha Allah. Kita tak tahu bila masa kita nak jumpa Allah. Amalan kita sikit, maksiat kita banyak. Kita habiskan umur kita dalam keadaan sia-sia dengan berpoya-poya sehingga tak mengenal Allah. Kita melupakan Allah. Jika saat ini kita mati, malanglah tuan-tuan, malanglah tuan-tuan, malanglah. Mim, Ramadan itu adalah satu tempat, satu bulan anugerah dinamakan maghfirah, dan ada yang mengatakan minna. Allah ampunkan dosa orang yang benar-benar ingin kembali kepada Allah. Allah kurniakan keampunan kepada hamba-hambanya yang nak balik dengan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Orang yang nak balik, tapi orang yang tak mau balik, langsung dia rasa hidup ni milik dia. Rumah dalam dunia ni milik dia, 2-3 buah ni milik aku. Harta, kereta, kenderaan 2-3 biji ini milik aku. Jangan lupa tuan-tuan, rumah yang besar yang ada, yang kita duduk sekarang milik anak-anak kita dan pewaris kita. Kerana kita akan tinggalkan rumah itu satu masa lagi. Kenderaan yang ada pada kita hanya sementara, dan mereka yang akan mewarisinya. Tetapi apa yang akan kita bawa? Di mana rumah kita di yaumul akhirah? Apakah kita telah siapkan rumah-rumah kita di yaumul akhirah? Di mana kenderaan kita di yaumul akhirah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai buruk? Adakah kita dah siapkan buruk-buruk ini? Ustaz, saya dah akikah, saya dah korban, saya dah ada buruk Ustaz. Tuan-tuan, apakah kita telah menghapuskan buruk-buruk ini menjadi kenderaan kita dengan kita menghapuskan akan amalan-amalan itu? Orang yang mengumpat amalan dia habis, akikahnya habis, korbannya habis. Orang yang putus silaturahim pasal tanah pusaka, pasal pokok-pokok buah, amalannya habis. Orang yang hasad dengki, amalannya habis. Jadi kalau habis, kita nak bawa apa, tuan-tuan? Kalau habis, kita nak tunjuk dengan Allah apa, tuan-tuan? Kalau amalan itu rosak,
Kita nak tunjuk dengan Allah apa, tuan-tuan? Maksiat tak habis, dosa kita tak habis, makin bertambah. Jadi balik kepada Allah. Ramadan tahun ini, Ramadan adalah anugerah keampunan, dan Ramadan itu adalah kurnia Allah. Kurnia yang paling besar adalah Lailatul Qadar. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Saya tak malu sebut umur saya, tuan-tuan. Umur saya sekarang 52 tahun. Saya tak tahu umur tuan-tuan. Selama 50 tahun saya hidup, berapa kalikah Allah bagi saya bertemu dengan Lailatul Qadar? Nabi Allah bagi Lailatul Qadar, sahabat Allah bagi Lailatul Qadar, orang-orang soleh Allah bagi Lailatul Qadar. Kita sepanjang hidup 52 tahun, sekali pun Allah tak pernah bagi kita Lailatul Qadar. Kita kena tanya diri kita sebenarnya, kenapa Allah tak bagi aku? Allah sayang Nabi, Allah sayang ulama, Allah sayang orang saleh. Allah benci aku ke? Perkara yang diberi kepada orang yang Allah sayang, kita tak dapat. Tapi kita masih rasa kita orang soleh. Itu kurnia Ustaz, betul. Yang itu kurnia Allah. Kurnia ini dikurniakan kepada orang soleh, orang yang Allah sayang. Dan semua orang yang Allah sayang, mereka jumpa dan mereka dapat kurnia ini. Kenapa kita tak dapat? 50 tahun kita hidup, bermakna kita telah melalui 50 kali Ramadan, 50 kali Lailatul Qadar, tetapi rezeki itu tak dapat, tak diberikan oleh Allah kepada kita. Maka hinanya kita pada sisi Allah, yang mana kita rasakan bahawa akulah insan yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, tetapi satu saat pun Allah tidak berikan kita melihat dan merasai suasana Lailatul Qadar. Rupanya kita rasa kita hebat. Rupanya Allah, pada sisi Allah kita ini orang yang paling hina pada sisi ini. Malanglah tuan-tuan, malanglah kalau sampai mati kurnia ni tak ada dan Allah tak bagi kita. Bermakna Allah tak suka kita, tuan-tuan. Allah bagi kita duit banyak, Allah bagi kita duit ribu-ribu, ratus ribu. Allah bagi kita rumah, Allah bagi kita harta. Tapi apa yang Allah bagi habuan untuk orang soleh, Allah tak bagi kita. Siapa kita sebenarnya pada sisi Allah? Dhaman, jaminan Allah. Allah berikan jaminan tentang jannah. Allah jamin orang yang berpuasa, la'allakum tattaqun, ini jannah Allah. Seperti mana orang yang Allah jamin, orang yang bertakwa itu dijamin jannah Allah. Tapi biarlah kita berpuasa sehingga la'allakum tattaqun, maka dapat jannah Allah. Alif pada Ramadan itu ulfah, saat kita berjinak-jinak dengan Allah. Dalam bulan Ramadan kita semakin berjinak dengan Allah. Tetapi apa yang berlaku? Apakah sekarang kita mampu nak berjinak lagi dengan Allah? Setelah kita berhadapan dengan dunia ni, yang Allah sebut dunia ini mata'ul ghurur, yang tipu kita dari muda sampai sekarang.
Dunia tipu kita dari muda sampai sekarang. Kenapa tak boleh pergi masjid? Saya sibuk. Kenapa tak boleh semayang sunat? Saya sibuk. Kenapa tak boleh baca Quran? Saya sibuk. Kenapa tak boleh istighfar? Saya sibuk. Tuan-tuan, Allah terima tak alasan kita ni? Hatta kita semayang isyak, nak semayang sunat ba'diyah isyak pun tak mampu, tuan-tuan. Allah bagi kita semayang fardu isyak berjamaah. Kita nak semayang sunat isyak, kita tak mampu nak semayang. Kita rasa kita orang kuat, kita boleh pukul orang, kita boleh marah orang, kita boleh maki orang. Tapi kita nak sujud di hadapan Allah, kita tidak mampu, tuan-tuan. Walhal Nabi janjikan pada kita, siapa yang semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, tak kiralah 1 salam ataupun 2 salam, maka dikurniakan seperti mana ia telah salat pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, Nun pada Ramadan isyarat kepada nur, iaitu orang yang beroleh akan nur daripada Allah. Afaman sarraha sadrahu, ni dia, tuan-tuan, Allah lapangkan hati-hati mereka. Tuan-tuan, hati kita keluh kesah dengan benda yang sama. Kita tak mampu tinggalkan dunia kerana Allah. Kita tak mampu nak tinggalkan urusan dunia kerana Allah. Maknanya kita lebih sayangkan dunia daripada Allah. Walhal kita lupa apa yang ada pada kita, anugerah Allah. Sebab itu pada awal kuliah saya sebutkan, saya tak minta harta, tuan-tuan. Sebab apa? Manusia ini apabila selalu kita meminta, satu hari dia akan marah dan benci kita. Tetapi Allah tidak. Jika kita tidak mahu meminta kepada Allah, Allah akan membenci kita. Kenapa engkau tidak mahu meminta kepadaku? Makin kerap kita meminta kepada Allah, Allah makin sayang. Tetapi manusia semakin kerap kita meminta kepada mereka, mereka akan membenci. Sebab itu, tuan-tuan, saya membetulkan akan statement tersebut, supaya dalam hati tuan-tuan tidak ada kebencian pada insan yang berada di hadapan tuan-tuan. Kerana jika ada kebencian itu, saya dan tuan-tuan akan lambat di padang mahsyar. Walaupun detik dalam hati tuan-tuan itu satu kebencian yang kecil, tetapi diperhatikan oleh malaikat kiraman katibin. Ketika itulah kita akan dipersoalkan oleh Allah. Saya seorang hamba Allah yang dosanya banyak pada sisi Allah dan salahnya banyak pada sisi Allah. Maka saya tidak mahu mengundang lagi kemurkaan Allah dan kelewatan untuk kita, jika mana kita ada rezeki untuk menduduki jannah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, untuk akhir kuliah saya, tuan-tuan, pada malam ini, saya rasa cukuplah pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ini. Pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi rahmat. Apa yang saya harap daripada tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan pada malam ini tuan-tuan menjadi saksi dan tuan-tuan kenal saya. Jikalah besok di yaumul akhirah tuan-tuan nampak saya duduk dalam neraka Allah, maka tuan-tuan memintalah kepada Allah, ya Allah,
Aku kenal insan ini. Aku kenal orang ini yang pernah datang di masjid kami, ya Allah. Orangnya pandai cakap, orangnya petah cakap, ya Allah. Rupanya dia tidak beramal apa yang dia cakap, ya Allah. Menjadi asbab dia dilemparkan ke dalam neraka Engkau, ya Arhamar Rahimin. Keluarkanlah dia, ya Allah. Keluarkanlah dia, ya Allah. Keluarkanlah dia, ya Allah. Pada saya, tuan-tuan adalah ahli syurga Allah, dan saya adalah ahli neraka Allah, yang belum tentu saya dapat keluar daripada neraka Allah. Maka saya minta tuan-tuan besok di yaumul akhirah, tuan-tuan jumpa saya ke dalam neraka Allah, tuan-tuan tolonglah minta doa supaya saya dapat keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir daripada kalam ini, saya akan kurniakan kepada tuan-tuan satu tahlil yang pernah diberikan oleh guru saya kepada saya, dan dia berpesan, walau macam mana pun janganlah engkau tinggalkan tahlil ini sehari semalam sekali, cukuplah. Mudah-mudahan besok kalau engkau mati, bila saat hidup engkau tidak melupakan Allah. Mudah-mudahan Allah tidak melupakan kau saat kematian kau. Tahlil ini tuan-tuan tahu, cuma saya ulang-ulang, tuan-tuan bukan orang jahil, tuan-tuan orang alim. Tapi apa yang saya dapat buat, saya tak nak saya bawa ke dalam liang lahat dan saya simpan. Tuan-tuan tolong doa saya. Tuan-tuan, saya baca 3 kali. Tuan-tuan tahu tahlil ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Mudah-mudahan masih hidup kita rajin baca tahlil, maka besok nak mati kita boleh ucap tahlil. Sebab Nabi cakap macam tu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk syurga. Kita nak mati masuk syurga je tuan-tuan. Kita tak nak dalam dunia susah, dekat akhirat susah. Dalam dunia kita sakit, ada masalah. Dalam kubur kita ada masalah. Di yaumul mahsyar ada masalah. Titian sirat ada masalah. Kita tak nak ada masalah. Kita nak dunia, walaupun susah dalam dunia, kita senang dekat sana insya-Allah. Tuan-tuan, akhir kalam saya mohon doa semua orang, saya mohon doa semua jamaah yang ada dalam masjid, doakan kami. Doakan kami, mudah-mudahan kami, saya dan juga madrasah yang sedia ada dalam rahmat Allah. Jemaah di sini mungkin sedikit tak ada maklumat tentang madrasah saya. Saya buat madrasah tak macam orang lain. Saya buat madrasah kerana nak bantu semua orang. Sebab itu saya tak mewajibkan apa-apa bayaran pada madrasah saya. Yuran makan, minum, api dan air. Madrasah saya barulah je tuan-tuan, iaitu madrasah lelaki umurnya 39 tahun dan madrasah muslimat yang saya buka sendiri berumur 23 tahun. Baru sangat lagi. Dan pelajar kami tak ramai. Kebiasaan sebelum PKP hampir dekat
250 orang. Saya tak minta apa-apa satu sen pun dari pelajar saya. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan. Ustaz, dari mana Ustaz nak menguruskan madrasah? Bukan saya menguruskan, segala-galanya urusan Allah. Sebab kita beritahu, kita ucapkan, setiap kita ucapkan dalam salat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang uruskan kita adalah Allah. Kita diamanahkan dengan satu amanah yang besar. Alhamdulillah, Allah janjikan kepada kita, kerana Allah itu tidak mungkir janji. In tansurullaha yansurukum. Kalau kau tolong agama Allah dengan ikhlas, yakin bahawa Allah ini zat yang maha kaya. Bila kita bersama kepada zat yang maha kaya, kita tidak akan miskin. Duduk bersama zat yang maha kaya tidak akan susah. Duduk bersama-sama dengan zat yang maha kaya tidak akan pernah tak selesai masalah. Tuan-tuan tolong doa saya, mudah-mudahan Allah terima amalan saya. Allah bantu kami dan madrasah kami, insya-Allah. Saya minta doa tuan-tuan. Dan satu lagi, sekarang madrasah tengah buat masjid tempat muslimat. Tuan-tuan tolong doa juga. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan ini. Semua doa tuan-tuan, kerana doa itu senjata bagi orang mukmin. Kekuatan doa orang Islam inilah hebatnya orang mukmin. Kerana ia ada pada kekuatan doa. Dengan doa tuan-tuan, mudah-mudahan Allah kabulkan doa tuan-tuan. Allah kabulkan doa tuan-tuan, kerana tuan-tuan orang soleh, tuan-tuan orang baik. Allah tak kabulkan doa saya sebab saya bukan orang baik. Saya orang bodoh, saya orang dosa banyak, saya orang salah banyak. Tuan-tuan orang soleh, Allah dengar doa tuan-tuan. Wa akhiru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, kami semua hadir dalam rumah-Mu pada malam ini, ya Allah, kerana kami menuntut keridhaan-Mu, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, redalah atas kami, ya Allah. Allah marda anna, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tak redha atas kami, ya Allah, fa illam tarda anna, ya Allah, faufil lana. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, kesalahan kami, ya Allah. Jika Kau tak nak ampunkan dosa kami, kerana dosa kami ini terlalu banyak, ya Allah, fa'fu anna. Kau maafkanlah salah-salah kami, ya Allah. Maafkanlah salah-salah kami, ya Allah. Ya Allah, kami tak tahu bilakah saat kami nak bertemu dengan Engkau, kerana saat kematian ini adalah rahsia Engkau, ya Allah. Jadikanlah saat kematian kami, ya Allah, satu saat yang paling indah di antara kami dengan Engkau, ya Allah. Jadikan kematian kami husnul khatimah. Jadikan kematian kami husnul khatimah. Jadikan kematian kami husnul khatimah. Ya Allah, walaupun kami orang yang malas buat ibadat, orang yang kedekut dengan harta kami, ya Allah, orang yang jahat pada sisi Engkau, ya Allah, tapi kami minta husnul khatimah, ya Allah. Kami minta husnul khatimah, ya Allah. Kami minta husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, kami mohon sekalian kami yang hadir dalam rumah ini, dalam rumah-Mu ini, ya Allah, sakit-sakit kami Engkau sihatkanlah, ya Allah. Dan jadikanlah kesihatan yang Kau kurniakan kepada kami, kami semakin dekat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, segala masalah kami dan keluarga kami Engkau angkatkanlah, ya Allah. Kau selesaikanlah, ya Allah. Kau mudahkanlah, ya Allah, kerana Engkau-lah yang menyelesaikan segala masalah kami, dan masalah itu datang daripada Engkau, asbab ujian atas kami, ya Allah. Angkatlah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jika kami jauh dengan Kau, ya Allah, Kau tegurlah kami dan Kau dekatkan kami dengan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dalam keadaan kami lalai dengan urusan dunia kami yang kami nak tinggal tak lama lagi, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau ingatkanlah kami, ya Allah. Kau pimpinlah semula tangan-tangan kami ini, ya Arhamar Rahimin, agar kami tidak terus lalai kepada Engkau, ya Allah.
agar kami tidak terus hanyut dengan tipu daya kehidupan ini, ya Allah. Kau tarik tangan-tangan kami, ya Allah. Kau pimpin tangan-tangan kami, ya Allah. Ya Allah, pimpinlah, ya Allah. Jangan kau biarkan kami terus menerus dalam keadaan lalai kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kasihanilah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Kami tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Engkau, ya Arhamar Rahimin. Kami tak kuat, ya Allah. 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 Pimpinlah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Mujib as-Sa'ilin. Ya Mujib as-Sa'ilin. Ya Mujib as-Sa'ilin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.